Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan Datuk Haji Muhammad Asri, semua ahli kuasa Masjid Al-Hakim, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di masjid yang mulia ini pada malam ini di dalam program Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut dengan nama malam menggilak kembali cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk tajuk perbincangan, saya pilih sebuah buku, nama dia Hubbun Nabi wa Alamat. Kitabnya kecil tapi banyak cerita-cerita yang boleh kita ambil pengajaran. Hubbun Nabi, iaitulah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya. Di mana dalam risalah yang kecil ini telah menukilkan kepada kita ada 3 perkara dalam kehidupan kita ini, iaitulah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti dengan kesan daripada kecintaan itu dan tanda-tanda. Dari sudut hukum, semua manusia yang beriman mengetahui bahawa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Kalau itulah keimanan kita, maka dia akan beri kepada kita kesan daripada cinta itu. Apa kesan dia? Iaitulah yang pertama sekali mendapat keimanan kepada Allah, dan kita akan mencapai halawatul iman, kemanisan beriman. Iman itu satu, dan manisnya iman itu apabila meresap ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam dada dan amalan kita, maka kita akan nampak kesan daripada kemanisan iman itu. Yang kedua, kesan daripada itu, orang yang sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan bersama dengan baginda di akhirat nanti, insya-Allah. Perbincangan yang ketiga yang kita akan fokuskan pada siri ini, iaitulah alamat, tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang masyhur bernama Qadhi Iyad, di mana Al-Qadhi Iyad ini telah tulis sebuah kitab namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Syifa mana segala penawar yang menyebut tentang hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa min muhabbatihi, di antara tanda-tanda seorang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang itu nusratu sunnati, membela sunnah Nabi, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membelanya, wazab, mempertahankan syariat Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tamanna hudur hayati, dan dia berangan-angan, bercita-cita kalau dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan serahkan di nyawanya,
hartanya untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Al-Qadhi Iyad. Berkata pula Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, seorang ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i dan seorang ulama pakar dalam bidang hadis, mengatakan, wa min alamatil hubb, di antara tanda-tanda cinta yang disebut itu, bahawa kalau diletakkan di hadapan seorang, an law khuyyira, kalau diberi pilihan di antara hilang segala barang-barangnya, harta benda dia hilang, au faqdu ru'yatin nabi, ataupun dia tak dapat tengok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya andainya sedemikian, maka dia akan memilih biarlah hilang harta benda dia, tak apa, asalkan dia boleh bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Hajar. Bahkan di antara tanda lagi orang ini mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga syariatnya daripada diceroboh, termasuklah melakukan al-amru bil ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran. Petikan yang ketiga, Al-Allamah Al-Aini, seorang tokoh yang mensyarahkan kitab Sahih Imam Bukhari, beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta Nabi itu iaitulah iradatu ta'atihi, orang itu melakukan ketaatan. Kalau kata awak cinta Nabi, cinta, apa tanda? Taat. Dan meninggalkan, menyalahi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahia min wajibatil Islam, ini termasuk dalam kewajiban menunaikan ajaran Islam. Jadi jelas di sini kepada kita apabila para ulama mentakrifkan makna mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak timbul lagi masalah kita hari ini bila kita kata sayang ke Nabi, nak buat perarakan atau tidak. Tak adalah. Negeri kita ini walaupun tidak berarak, tidak bermakna kita tidak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana syarat-syarat yang telah digariskan oleh para ulama tadi ini. Hasil daripada petikan pandangan ulama ini, kita ringkaskan bahawa alamat tanda-tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang pertama, al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbati. Sangat semangat, loba sangat nak tengok Nabi, nak bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berdepan, tapi insya-Allah sama ada kita dapat jumpa dalam mimpi ataupun kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tepi kolam indal haud, kata Rasulullah, yang kita akan sebut beberapa cerita kepada tuan-tuan pada malam ini insya-Allah. Yang kedua, isti'dad tam, membuat persiapan yang rapi untuk mencurahkan harta benda, menyerahkan nyawa kita demi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, imtisalu awamirihi wajtinabi nawahi, mengikut arahan dan menjauhi segala larangan. Yang keempat, mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela syariat. Kata di para ulama, man tawaffarat fihi tilkal alamat falyahmadillah. Sesiapa yang tengok senarai yang ada depan kita ini, alamat-alamat yang disebut tadi, kalau ada dalam jiwa kita, falyahmadillah, hendaklah dia syukur pada Allah. Alhamdulillah, kita telah mendapat beberapa tanda yang besar. Wa yas'aluhu tsabata alaih, dan kita sentiasa berdoa semoga Allah Taala tetapkan pendirian kita di atas jalan. Sebaliknya, siapa yang kehilangan tanda-tanda tadi, kita mengaku dah tanda cinta Rasul, mengaku, tapi tanda-tanda tadi tidak ada pada kehidupan kita, tidak ada pada diri kita, falyuhasib nafsahu, hendaklah dia buat muhasabah pada dirinya, qabla an yuhasab fi yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada faedah harta benda dan anak bina. Para muslimin dan muslimat sekalian, para jemaah, itu di antara muqaddimah kita tentang cinta Rasul. Yang kita mencari ini ialah cinta hakiki, cinta yang sebenar.
Perkara yang pertama, contoh yang kita minta tadi, ada beberapa 4 perkara tanda. Tanda yang pertama iaitulah al-hirsu ala ru'yatihi. Sangat globo, sangat gemar, bersemangat sungguh-sungguh nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau hilang, kita tak dapat tengok, seolah-olah kita telah kehilangan seluruh harta benda kita dan jiwa raga kita. Ini menunjukkan, ini contoh yang kita nak buat, ini contoh daripada di kalangan sahabat. Adapun zaman kita hari ini tak dapat lagi kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dengar cerita hari ini, banyak orang mengaku jumpa Nabi. Mimpi ni siapa dia boleh mengaku? Pagi esok sengih kat tangga masjid, kedai kopi. Apa awak ni? Allahu Akbar, semalam saya sudah mimpi jadi Perdana Menteri contoh. Tidak lagi jadi Perdana Menteri, dah dalam mimpi. Tak ada orang kata awak ni kena bawa ke hospital jiwa, sebab dia mimpi. Dan mimpi ni tak boleh kita nak kata awak dusta tak dusta. Orang tu sendirilah amanah, sama ada dia mimpi sungguh tengok Nabi ataupun tidak. Hari ni kadang-kadang kita rasa bimbang dengan fenomena mengaku jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekala setakat mimpi boleh tahan. Hak kita bimbang sungguh-sungguhnya, yang pejabat bahagian kajian akidah di jabat agama, bimbang kalaulah ada orang mengaku dia jumpa Nabi secara yaqazatan, hidup-hidup. Pergi Madinah. Nanti saya cerita dalam bab selawat nanti. Ada orang ni pergi mengaku dia jumpa Nabi di Madinah secara yaqazah, makna hidup. Nabi kita keluar tangan, hola, salam dengan dia. Subhanallahul azim. Waktu mana dia pergi jumpa Pak Gak tidur ketika tu boleh jadi. Boleh dia pergi salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, kita ambillah setakat mana yang kita sempat pada malam ini, iaitulah contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menceritakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, sedang kami duduk anak beranak dalam rumah. Tengah duduk dalam rumah dia, tengah hari, fi nahri zahirah, pada siang hari. Tiba-tiba ada orang kata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, tengok Rasulullah datang." Dia tutup muka dia. Muqannat maknanya dia tutup muka dia, tak bagi orang kenal. Kata Abu Bakar, pelik ni. Rasulullah datang tengah hari. Tengah hari ni biasa orang Arab ni perangai dia qailulah, dia panggil waktu orang tidur. Tiba-tiba dia berjalan, mari waktu ni, waktu orang rehat. Dan tutup muka. Jadi dia kata ni mesti ada satu benda yang pelik. Bila Nabi kita sallallahu sampai rumah Sayyidina Abu Bakar, terus Abu Bakar bersumpah, fida lahu abi wa ummi. Dia kata, aku tebus Rasulullah dengan bapa dan ibu. Wallahi ma ja'a bi hadhihi illa amru. Demi Allah, Nabi tak datang pada waktu begini kecuali ada isu besar yang nak dibincangkan. Faja'a Rasulullah, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasta'zan. Minta izin, assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam. Faqala Nabi kata, ya Abu Bakar, akhrij man 'indak. Keluarkan orang-orang yang ada dalam rumah ni. Ini nak perbincangan sulit di antara Nabi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, innama hum ahlu. Mereka itu ahli bi abi anta ya Rasulullah. Tak ada orang lain, keluarga kita je, tak ada orang lain. Qala, kata Nabi, fa inni qad uzina li fil khuruj. Ya Abu Bakar, saya telah mendapat keizinan untuk keluar berhijrah daripada Mekah setelah orang kafir buat keputusan muktamad di Parlimen Quraisy, nama dia Darun Nadwah. Payah dah tuan-tuan nak cari Darun Nadwah ni. Baru ni ada juga dekat Babul Fatah tu dia tulis Darun Nadwah. Masa haji baru ni anak pergi, habis kawasan tu sedang diruntuhkan. Pembinaan masjid yang tidak berlaku dalam sejarah dunia hari ni lebih besar daripada apa yang dibuat oleh Raja Abdullah sekarang. Faqala Abu Bakar, bila Sayyidina Abu Bakar dengar Rasulullah kata, azinali, qad uzinali, telah diizin pada aku untuk berhijrah. Apa Abu Bakar kata, ya as-sahabatu ya abi anta ya Rasulullah, saya teman Rasulullah. Ini kata-kata dia yang sangat semangat. Dia kata, saya nak teman Rasulullah. Qala na'am, Nabi kata, ya. Apa Aisyah kata? Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu
menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengembaraan hijrah, bukan satu pengembaraan biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah tidak mendapat hak istimewa seperti Isra' dan Mi'raj. Dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi dapat istimewa. Apa dia? Allah hantar mari jet. Nama apa jet dia? Buraq. Boeing dia masa tu dihantar. Tapi waktu hijrah tidak. Dia suruh berjalan sendiri. Apa sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat? Kenapa berbeza di antara dua situasi? Di sini para ahli sirah mengatakan oleh kerana Isra' dan Mi'raj ni Nabi seorang ya. Orang lain tak ada Isra' dah. Kalau Isra' dia panggil Isra' maknawi dalam solat kita. Mi'raj kan ulama mengatakan solat, bila kita solat bermakna kita Mi'raj, naik menghadap Allah Azza wa Jalla. Tapi Isra' berjalan ke Baitul Maqdis, naik ke langit secara fizikal, tak ada orang lain diarahkan. Hanya Nabi seorang, maka ketika itu dihantarnya Buraq untuk bawa Nabi. Oleh kerana hijrah ini semua umat yang berkemampuan diminta supaya berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa menggunakan jalan biasa, manual kata orang, berjalan kaki, naik unta, sembunyi dalam gua kerana umatnya akan ikut perjalanan itu. Maka Abu Bakar walaupun dia tahu, bila dia dengar je cerita ini, bada yabki farhan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar bila dengar cerita Nabi memberi keizinan kepada dia sebagai sahabat dalam perjalanan ini, maka menangis Sayyidina Abu Bakar. Farhan kerana terlalu gembiranya dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, faraitu Abu Bakar yabki wa ma kuntu ahsibu an ahadan yabki minal farah. Aku tak tengok lagi ada seorang manusia menangis kerana terlalu gembira. Ini kata orang, menangis ni ada dua sebab. Sama ada kita menangis kerana sedih, satu lagi kita menangis kerana gembira. Tapi Abu Bakar menangis di sini tangisan gembira. Hadis ini dalam Al-Bukhari. Itu yang pertama. Bagaimana contoh sahabat apabila imannya mantap, nampak sangat semangatnya. Yang kedua, cerita yang kedua, kita dengar cerita untuk mengambil pengajaran kepada kita. Yang kedua, apabila orang Ansar radhiyallahu anhu, penduduk Madinah, bila mereka ni dengar Nabi kita berhijrah, Nabi keluar daripada Mekah, mereka boleh tahu. Kerana perjalanan biasa kita tahu, awak berjalan pergi Kuala Lumpur berapa jam naik kereta? Kalau naik kapal terbang, cara kira kapal terbang. Orang Madinah dengan Mekah, dia tahu jarak di antara Madinah dengan Mekah iaitulah 8 hari 8 malam perjalanan, kecuali ada kes tertentu. Nabi SAW ni telah di-attack oleh Quraisy setiap pergerakan. Oh, dia kata Muhammad dah keluar daripada rumah, Muhammad pergi sembunyi. Dia punya pakar bahagian tilik nasib dia, ada juga yang betul dia kata Muhammad dah keluar daripada Mekah. Berita ni tersabar. Orang Madinah tahu Nabi kita keluar pada tarikh sekian, dia akan sampai di Madinah pada waktu sekian. 8 hari perjalanan. Maka orang Ansar radhiyallahu anhum menunggu kedatangan Nabi ni di mana? Di Quba. Masjid Quba tu, sekitar Masjid Quba yang tuan-tuan selalu pergi, Masjid Quba itu, mereka tunggu di sana. Sebab Quba ni kira pintu masuk Tariqul Hijrah. Orang berjalan mari pada Mekah, dia akan berhenti di Quba, masuk Madinah, masuk bandar. Maka orang Madinah dia tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu daripada pagi sampai tengah hari panas. Bila panas, dia pergi sembunyi di sebalik bangunan-bangunan al-utum, tembok-tembok kepunyaan orang Yahudi. Orang Yahudi ni orang yang mempunyai kebun-kebun dan bangunan yang besar-besar di sekitar Quba pada waktu itu. Bila sampai waktu Nabi kita tiba, orang Islam duduk sembunyi di sebalik bangunan. Bangun seorang Yahudi, dia nampak Nabi, dia tengok Sayyidina Abu Bakar. Orang Yahudi ni sendiri, walaupun dia Yahudi, dia tahu Nabi ni akan bawa sampai Madinah, bertembung dengan mereka. Tapi Yahudi pun tak mampu nak sembunyi. Dia bangun ke atas bangunan, dia kata, "Ya ma'asyiral Arab,
Puak-puak Arab tu, haza jaddukum alladhi tantazirun. Ini orang yang kamu tunggu telah tiba. Pada waktu itu, Allahu Akbar, orang-orang Madinah yang sedang menunggu Nabi semuanya berlari menuju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sangat nak tengok Rasulullah ini, sangat lama sudah menunggu. Mereka berlari pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tengok Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ada di sini, mereka mengatakan intaliqa aminaini muta'in, marilah dua orang pemimpin kami yang ditaati, yang diikuti. Sebab apa orang Madinah ni pergi jemput Nabi? Kerana dalam perjanjian sebelum daripada Nabi kita hijrah, sudah ada sahabat-sahabat yang pergi berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipimpin oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, ikat setia dengan Nabi di Bai'atul Aqabah. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, dekat kita Jamrah Aqabah tu, depan sikit ada satu masjid kecil, dia panggil Masjid Bai'ah. Payah nak sebut ni. Okeylah, saya sebut sini pun nanti orang pergi cari boleh. Kita naik tempat melontar tingkat 2 atau tingkat 3. Lepas pada Jamrah Aqabah melontar, kita nak pusing balik ke Mu'aisib, kita duduk atas jambatan tu, nampak bawah tu. Nampak masjid itu tidak diruntuhkan. Kerajaan Arab Saudi walaupun pembesaran yang berlaku ni dia tak runtuhkan, kerana nak suruh nak tengok di sini tempat Nabi kita bertemu pada malam Bai'atul Aqabah. Dan malam tu syaitan telah buat announcement. Tengah Nabi duduk jumpa, syaitan beritahu pada orang Mekah, dia kata malam ni ada perjumpaan sulit di sekitar dekat dengan Aqabah. Subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri arahan kepada sahabat supaya balik segera ke kemah masing-masing, balik ke maktab masing-masing, kerana orang Quraisy akan meronda malam ni cari di mana tempat pertemuan sulit. Jadi dalam perjumpaan itu As'ad bin Zurarah mengatakan, ya Rasulullah, halumma ilaina, mari ke Madinah, kami akan membela Rasulullah seperti membela anak dan isteri kami di Madinah. Maka bila sampai Madinah, mereka semuanya berebut pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak masuk Madinah. Intalaqa aminaini muta'ain, marilah dua orang pemimpin kami dalam keadaan aman dan ditaati, masuk ke Madinah. Kata Anas radhiyallahu anhu, saya tak nak cerita panjang Madinah ni kerana tidak habis. Cerita Madinah saja sangat menarik. Anas kata apa? Fama ra'aitu yauman qat, tidak, saya tak pernah tengok pada satu hari yang anwara wala ahsan, yang paling meriah, paling ceria, paling bercahaya lebih daripada hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memasuki kota suci Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Al-Bara' ibn Azib seorang lagi mengatakan apa dia? Fama ra'aitu ahlul Madinah, tak pernah aku tengok orang Madinah gembira lebih daripada gembira mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak, kanak-kanak tunggu di tepi jalan bertakbir, Allahu Akbar, jaa Rasulullah, Allahu Akbar, jaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang kedua, kronologi bagaimana sahabat menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang ketiga, orang-orang Ansar bila duduk lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mula menerima bertemu dengan orang-orang yang datang daripada Mekah. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, bila Nabi kita masuk Mekah, sahabat-sahabat yang di Mekah datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita hantar Az-Zubair bin Awam duduk di sebelah, Khalid bin Walid duduk di bahagian lain pula. Zubair bin Awam ni masuk di sebelah, kalau tuan-tuan biasa pergi, dia panggil Masjid Kucing. Masjid Kucing tak ada lagi dah. Musim haji 2 tahun lepas telah diruntuhkan. Kerana itu anak lepas haji, anak bawa jemaah haji ni berjalan di sekitar Mekah, kita tulis legenda Masjid Kucing. Dia kata, apa benda legenda? Yang pertama sekali, nama Masjid Kucing sampai hari ni saya tak jumpa cari. Apa dia Masjid Kucing? Tanya orang tua, oh mana ada lagi masa tu? Dia kata tak ada cerita. Kecuali kalau nak tahu juga Masjid Kucing ni mari mana, iaitulah orang-orang Indonesia sebahagiannya, sebahagiannya orang Melayu duk cerita ke Jemaah Haji, ini Masjid Abu Hurairah, sebab tu jadi Kucing. Kata mana ada Abu Hurairah lagi masa tu? Cerita dia Abu Hurairah pula dah. Tak ada cerita Abu Hurairah, tak ada kena-mena Abu Hurairah. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, duduk hantar Zubair sebelah kanan, Khalid bin Walid sebelah kiri, maka Nabi kita lalu
di tengah-tengah, duduk di sebelah dipanggil Masjid Ar-Rayah. Masjid kucing itu masjid asal dia, nama dia Masjid Ar-Rayah. Kata di Abu Hurairah, fa nazara far'an. Bila Nabi tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abu Hurairah, anta? Ya. Qultu labbaika ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tini illa ansari. Tak mari jumpa aku ni kecuali orang-orang Ansar, orang-orang yang telah membela aku. Nabi nak jumpa di mana? Di atas Bukit Safa. Bila Mekah diambil, Nabi nak jumpa atas Bukit Safa. Maka kata di Abu Hurairah, kami pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Bukit Safa. Ketika itu Nabi kita sedang berada di atas bukit. Orang-orang Quraisy tunduk di bawah. Abu Sufyan baru masuk Islam pada waktu itu. Tengok tuan-tuan, kita ni kadang-kadang mudah letih dalam perjuangan. Abu Sufyan ni lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada permulaan Nabi kita bangkit jadi Nabi di Mekah sampai ke Madinah. Dalam perang Badar terlibat dengan Abu Sufyan, bawa lari rombongan perdagangan. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan mengetuai perang. Sebab apa? Sebab Abu Jahal, kepala pengak Quraisy yang digelar dengan nama Fir'aun Hadhil Ummah, mati dalam peperangan Badar. Ini kena ingat sejarah. Abu Sufyan, bila Ahzab, Abu Sufyan lawan. Dia masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Berapa tahun Abu Sufyan lawan? 12 tahun di Mekah, 8 di Madinah, 20 tahun berlawan baru masuk Islam. Pada hari Nabi kita di Bukit Safa, mari Abu Sufyan, dia kata, ya Rasulullah, ubihat khadra' Quraisy, la Quraisy ba'da al-yawm. Wahai Rasulullah, Tuhan telah membenarkan Quraisy dibunuh, tidak ada Quraisy lagi pada hari ini. Abu Sufyan cuba nak sentuh perasaan Nabi. Dia sebut Quraisy, orang Mekah ni orang Quraisy. Apa Nabi kata? Tengok, Nabi guna psikologi yang cukup besar. Nabi kata, man dakhala dara Quraisy fahuwa amin. Mana-mana orang yang berselindung dalam rumah Quraisy, orang ini aman, tidak akan dibunuh pada hari ini. Wa man dakhala dar Abi Sufyan. Tengok, Nabi sebut nama. Siapa dia masuk dalam rumah Abu Sufyan, orang ini aman, tidak dibunuh. Dan Nabi kita sebut lagi beberapa tempat. Faqala Abu Hurairah, ja'a wa ja'al wahyu. Apabila selesai daripada Nabi kita bercakap ini, mari wahyu. Qala Rasulullah, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar. Orang Ansar yang bela Nabi, semuanya jawab, qalu labbaika ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Qala qultum amma ar-rajul fa adrakatu raghbatan fi qaryatihi. Jadi orang Ansar dah mula bimbang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam duk sebut nama Quraisy, duk sebut nama Abu Sufyan, man dakhala fulan dakhala baitu fulan fa amin. Lepas semua berkomunikasi dengan orang Mekah, Nabi kata, ya ma'syar Ansar. Ya. Mu jangan kata Muhammad ni dah jumpa keluarga dia, nampak macam tak ingatkan kita. La. Qalu qad kana zan. Tengok, orang Ansar walaupun Nabi kita tak dengar cakapan, Nabi kata qad qal. Ansar kata, ya, ada sikitlah desas-desus keluar perkataan sedemikian. Nabi kata apa? Qala kalla. Nabi kata, tidak sama sekali. Inni abdullahi wa rasuluh, hajartu ila Allah wa ilaikum, wal mahya mahyakum, wal mamatu mamatukum. Nabi kata, jangan bimbang orang Ansar. Aku telah berhijrah kepada Allah, berhijrah kepada kamu. Aku akan hidup bersama dengan orang Ansar, dan aku akan mati di bumi Ansar, di bumi Madinah. Bila dengar cerita ni, fa'aqbalu yabkun, semua orang-orang Ansar menangis. Mereka kata, wallahi ma qulna allazi qulna, tidak adalah perkataan yang kami kata tadi. Rasulullah ni nampak macam payah dah kepada kaum dia. Illa dhanna billahi wa rasulihi, kecuali kami ni sangat bakhil nak serah balik Nabi kepada orang Mekah. Ini kata-kata Ansar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasuluhu, Allah Ta'ala dengan Rasulnya yusaddiqanikum, membenarkan dakwaan apa yang kamu cakap dan memberi keuzuran kepada kamu. Biasalah perasaan manusia, tengok orang balik kampung, dia nampak mesra sangat orang kampung, bimbang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, apabila Nabi beri jaminan bahawa al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum, hidup bersama kamu dan mati bersama dengan kamu, ketika itu para Ansar telah menangis dengan sekuat dengan penuh kesedihan, bergembira kerana Nabi beri jaminan
bahawa Nabi akan kembali bersama dengan mereka. Cerita yang keempat, sahabat-sahabat Nabi. Ini yang kita rasa kita nak bimbang juga. Yang ni boleh pada kita tuan-tuan. Yang cerita Ansar itu cerita dah lepas. Orang-orang yang dah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ni insya-Allah sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah sahabat seperti yang kita pada malam ini insya-Allah. Apa dia kata? Aisyah radhiyallahu anha cerita. Banyak cerita ni Aisyah. Kerana apa? Peristiwa berlaku dekat rumah dia. Ja'a rajulun ila Nabi. Mari seorang laki-laki jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaya ya Rasulullah inni la ahabbu ilayya min nafsi innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, Rasulullah ini lebih saya sayang daripada diri saya sendiri. Allahu akbar. Dia mari istihar. Wa innaka la ahabba ilayya min waladi. Tuan lebih saya sayang daripada anak saya. Tuan lebih saya sayang daripada segala-galanya. Ini istihar. Karena itulah dalam sunnah, kalau kita sayang pada orang, kita kena beritahu pada dia, inni la uhibbu, saya sayang pada awak. Jadi apa kita nak jawab kalau orang kata gitu? Tapi jangan salah guna kuasa. Sayang ni laki-laki dengan laki-laki lah. Lama pergi duduk oyak kau orang perempuan pula, punah kita dah. Mari mana pula, sunnah mana pula, mari duduk tepi jalan duduk oyak saya sayang kau. Ni mari pergi kau siap angkat kau pergilah dia lagi ni. Maka apa Nabi kata? Apa dia kata? Dengar cerita pak cik. Wahai Rasulullah, selepas dia mengisytiharkan dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata saya duduk di rumah saya. Duduk di rumah, fa azkaru. Saya teringat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila teringat, fa hatta fama asbir, aku tak akan boleh duduk di rumah sehingga saya datang ke masjid mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzur ilai. Saya akan tengok pada Rasulullah. Mari cari Nabi, dia tengok pada Nabi. Apa jadi? Tapi hari ini ya Rasulullah, saya rasa ada satu perasaan lain dalam jiwa saya. Apa dia perasaan ini? Wa iza zakartu mauti wa maut. Dengar tuan-tuan. Apabila saya teringat saya akan mati, Rasulullah akan wafat. Wa araftu annaka iza dakhalta jannah rufi'ta. Dan saya tahu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam syurga, Nabi akan bersama dengan orang-orang yang diangkat darjat, dengan para nabi, para anbiya, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain. Ya kan? Habis saya wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu alla ara. Saya bimbang Rasulullah, walaupun saya masuk dalam syurga, saya tak dapat lagi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ni tak ada lagi perasaan dia menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan bayangkan. Orang sahabat datang meluahkan perasaannya. Kalau saya mati, tak tahu saya duduk di mana, dalam syurga tapi tingkat mana tu. Rasulullah wafat tentulah di tempat yang paling tinggi dalam syurga. Nabi kita tak memberi jawapan kepada luahan perasaan sahabat. Nak jawab macam mana? Tak ada jawapan lagi. Falam yarudda alaihi nabi. Nabi kita tak jawab hatta nazala Jibril. Jibril turun bawa ayat Quran ini. Tuan-tuan tanda ayat Quran ini surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nabi panggil sahabat. Dengar, wa man yuti'illaha war rasul. Siapa dia taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang itu, mereka itu akan dibangkit bersama dengan orang-orang yang Allah Taala beri nikmat ke atas mereka dari kalangan nabi-nabi, orang-orang yang benar, siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan bersahabat baik di dalam syurga nanti insya-Allah. Ketika itu pak cik yang sedih tadi bergembira
bahawa ini jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dibangkitkan bersama, akan duduk bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Mari pula seorang sahabat lagi. Ini cerita lain pula. Mari seorang sahabat, nama dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dengan nama sahabat ni, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia mari jumpa Nabi. Dia kata apa? Pada satu hari, abitu ma'a Rasulullah, saya tidur bersama Nabi. Dia datang, dia tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu biwudu'i. Ka'ab kata, Rabi'ah kata, sebelum tidur dia pergi ambil air, siapkan alat-alat untuk Nabi kita berwudu dan beristinja. Bila Nabi tengok persiapan ni, Nabi kata, siapa yang buat ni? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Bila orang buat baik, Nabi kita beri hadiah. Tengok tuan-tuan hadiah ni. Kalau kena kita pandai tak pilih hadiah ni. Nabi kata, sal. Sepatah ya Nabi beritahu orang. Mintalah muna apa? Allahu Akbar. Duduk dekat Nabi. Pemimpin yang besar sekali. Kalau orang tak pandai minta, duk minta benda-benda ada. Minta unta ke, minta projek ke, minta apa-apa. Ka'ab minta apa, tuan-tuan? Faqala, faqultu, kata Ka'ab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya tak nak minta apa banyak, nak minta satu je. As'aluka, saya minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murafaqataka fil jannah, nak mengiringi Rasulullah dalam syurga. Cerdik ke tidak permintaan? Amat cerdik. Minta nak murafiq, mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Nabi tengok berat. Nabi kata, awa ghaira zalik, ada hal lain lagi? Qultu huwa zak. Tak ada Rasulullah. Saya minta satu je. Saya janji dia tadi tak nak minta banyak. Saya nak minta satu. Apa Nabi kata? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Nabi kata, bantulah saya untuk menunaikan permintaan awak tadi, bikasrati sujud, perbanyakkan sujud pada Allah Azza wa Jalla. Ini sahabat-sahabat yang hebat. Dapat fursah, peluang yang besar, minta permintaan yang besar, maka Nabi kita beri kepada sahabat ini, tolonglah untuk menunaikan hajat kamu ini dengan memperbanyakkan sujud pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan kita, tuan-tuan? Boleh tak boleh kita banyakkan sujud? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita sebagaimana yang telah diminta oleh sahabat yang mulia ini. Allahu Akbar. Cerita yang keenam, ini cerita ada kaitan dengan pembukaan kota Mekah tadi. Sewaktu Nabi kita lepas buka Mekah, Nabi kita pergi kepung Hawazin di sebelah Taif. Dapat banyak harta-harta ghanimah. Bila harta dapat banyak, Nabi kita pergi berkumpul di mana? Dekat Ja'ranah. Ja'ranah ingat lagi? Kalau tak ingat ada Ja'ranah, tempat pergi niat umrah. Orang Malaysia ni, dia niat umrah kat Ja'ranah, Tan'im. Masa anak kecil dulu, selalu tanya orang tua. Kalau tanya sekarang, orang tak jawab dah. Kata pakcik, kenapa nak pergi Ja'ranah? Hoi, dia kata pergi Ja'ranah sekali boleh pahala lebih daripada pergi Tan'im 7 kali. Allah, kata patut. Kata macam mana? Nak kira macam mana macam ni? Sebab dia kata Ja'ranah ni mahal, tambang ni 20 riyal. Pergi Tan'im 2 riyal aja. Jadi lebih 7 kali boleh. Oh, kata senangnya hadis pokok ni. Sebenarnya tak ada maklumat. Tidak ada riwayat yang menyebut sedemikian. Itu dia panggil kepahaman orang tua-tua kita zaman dulu. Ceritanya, bila Nabi kita dapat tawan Hawazin, harta banyak dikumpul di Ja'ranah. Lepas Nabi kita bagi harta, dia panggil orang Quraisy, ketua-ketua Quraisy baru masuk Islam ni, Nabi kita beri. Ambil unta, ni 50 ekor, ni 100 ekor, ambil. Pemuda-pemuda di kalangan Ansar mula kecil hati. Hai, dia kata Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ada juga bagi kepada orang Mekah saja. Kita orang Madinah tengok saja. Geng-geng hak pemuda-pemuda ni, biasalah orang muda ni mudah lepas cakap. Orang tua-tua tak kata apa.
Sahabat mari bagi tahu, ya Rasulullah, orang Ansar ada bercakap tak baik. Oh, Nabi kata tak apa. Ijma'u li al-Ansar. Panggil semua Ansar kumpul setempat. Jangan masuk orang Mekah, tidak pernah masuk seorang. Khas untuk Ansar. Bila mari Nabi kita bangkit, ya masyarakat Ansar, boleh kata aku dulu lari daripada Mekah pergi Madinah, kamu yang beri pembelaan. Aku juga kata ya masyarakat Ansar, kamu dulu dalam keadaan sesat, aku yang beri bawa hidayah kepada kamu. Nabi kita ungkit panjang. Orang Ansar mula sedih dengan cerita ni. Saya peringkas dalam cerita. Akhir sekali Nabi kata, ya masyarakat Ansar, reda atau tidak orang Mekah yang aku nak jinakkan hati mereka ini dengan kambing-kambing, dengan unta-unta, balik dengan unta. Kamu orang Madinah balik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar cerita ni, semua masyarakat Ansar bangun memberi jawapan, radina ya Rasulullah, kami reda wahai Rasulullah. Ambillah unta dengan kambing, ambillah apa harta benda dunia, beri kepada orang Mekah, asalkan kami boleh balik ke Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu ahli sejarah menuliskan mereka telah menangis dalam keadaan yang begitu, nangis yang kuat sehingga basah janggut mereka. Mereka beri jawapan, radina ya Rasulullah, kami telah reda wahai Rasulullah. Maka Nabi kita kata apa? Kalau inilah keadaan kamu, fasbiru hatta talqauni alal haud, kamu sabar sehingga kamu bertemu dengan aku di tepi kolam. Cerita kolam Nabi ini panjang tuan-tuan, iaitulah Nabi beri jaminan orang-orang yang beriman dengan Rasulullah. Orang yang beriman, sama ada tak tengok atau tak tengok. Macam kita ini tak tengok Nabi, tapi kita beriman. Nabi kata, mereka ini aku tunggu hatta talqauni alal haud, aku tunggu kamu datang ke tepi kolam. Allahu Akbar. Jadi sahabat tanya pula, ya Rasulullah, senang-senang Rasulullah kata nak jumpa tepi kolam, macam mana Rasulullah boleh kenal orang ini? Ini sedap soalan dia. Macam mana Tuhan boleh kenal orang ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bandingannya mudah. Kalaulah kamu ni ada kuda, satu kandang kuda warna hitam, kamu punya kuda ada tompok putih di kepala dia, duduk dalam kandang warna hitam, mu kenal tak kenal kuda kamu? Sahabat kata kenal. Rasulullah ada tanda. Nabi kata, umat aku yang telah beriman dengan aku, mereka datang pada hari kiamat ghurral muhajjalin, bercahaya muka, bercahaya kaki tangan dia, minal wudu, kesan daripada wudu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, inilah tanda kita sayang ke Nabi. Jangan lepas daripada wudu. Lepas ambil wudu jangan pula tak salat. Ambil wudu tu dia buat untuk buat apa? Nak semayang. Jadi banyakkan semayang, seperti cerita Ka'ab Rabi'ah bin Ka'al Aslami tadi. Nabi kata, ani ala nafsika bi kasrati sujud, banyakkan sujud. Dan tanda cerita kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kesayangan yang sungguh. Yang ke cerita yang seterusnya, iaitulah cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, sebelum daripada itu Sayyidina Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu anhu, bila dia nak mati, telah ditikam dalam perut, terburai perut dia. Dia hantar anak dia Abdullah, ya Abdullah, pergi jumpa Aisyah, minta izin dengan dia. Umar kirim salam kepada Aisyah, minta izin nak ke bumi jasad dia ni lepas masa dia mati, nak suruh letak di tepi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Tengok, Sayyidina Umar tak nak berpisah dengan dua sahabat. Bila Abdullah mari jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, ya Aisyah, bapa saya minta izin nak kebumikan jasad dia di sini, dekat dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata di Aisyah, wallahi, saya sebenarnya untuk saya ni, rumah dia, dalam rumah dia, makam Nabi ni Abu Bakar dalam rumah Aisyah. Tapi oleh kerana Umar minta, wala usirannahu bihil yaum ala nafsi, tak apalah, aku korbankan hak aku nak simpan di sini, aku beri pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Umar telah wafat, dekat nak wafat sekali lagi dia pesan kepada anak dia, lepas aku wafat mati, kamu kafankan aku, salatkan aku, bawa aku jenazah pergi rumah Aisyah, minta izin sekali lagi. Ya Aisyah, kalau izin kebumikan, kalau tak izin bawa jasad aku, yang mayat aku ni
dikebumikan di perkuburan Baqi' bersama dengan orang-orang lain. Allahu Akbar. Maka setelah selesai daripada urusan, sekali lagi dibawa jasad Sayyidina Umar ke rumah Aisyah. Dia kata, ya Aisyah, yasta'zinu Umar. Umar mati dah, tapi mengguna bahasa Umar. Umar minta izin nak masuk. Ketika itu fa'azinat, maka Aisyah telah beri keizinan dan Sayyidina Umar telah dikebumikan berkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang ke-8 iaitulah cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diberi, sekali Nabi kita dekat nak wafat, khutbah. Untuk cerita tentang kewafatan Nabi ini kita tak cerita malam ini, saya dah cerita dalam satu siri khutbah. Boleh tengok dari rakaman kita, tajuk dia menelusuri peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi kita sedang khutbah di masjid, Nabi kata, inna Allah khayyara 'abdan bainad dunya wa ma 'indah. Allah Ta'ala telah beri pilihan pada seorang hamba di antara kekal atas dunia ini dengan apa yang ada di sisi Allah, mana nikmat yang besar. Fakhtar zalikal 'abdu ma 'indallah. Hamba itu telah memilih nak pergi, nak apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Nabi tak bagi tahu siapa-siapa, dia kata seorang hamba. Qala fabaka Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar terus menangis. Fa'ajibna min bukai. Sahabat-sahabat kata kami kejut dengan tangisan Sayyidina Abu Bakar. Nabi cerita kepada dia orang dipilih, dia menangis. Abu Bakar kata apa? Para sahabat, kenapa aku tak menangis? Orang yang dipilih tadi, yang diberi pilih tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata aku memilih apa yang ada di sisi Allah, bermakna Nabi kita telah memilih untuk wafat, tak mau lagi hidup di atas dunia. Maka pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berpesan kepada sahabat-sahabat dia kata, kalau aku mati hari ini, jangan simpan mayat aku sampai besok, kebumikan segera untuk aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah beberapa cerita yang dapat kita petik pada kali ini, iaitulah contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sangat rindu dia nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang sahabat bila nak mati berkata, ghadan nalqal ahibbata Muhammadan wa hizbah. Suka dia bila nak mati, dia kata apa? Esok kita akan bertemu dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang besar. Para jemaah sekalian, demikianlah kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat pula bagaimana kita apabila berdepan dengan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita banyak ke tidak? Apa yang Nabi kita ajar kita telah ikut ke tidak? Ini yang saya nak sebut kepada para jemaah sekalian. Iaitulah insya-Allah kita akan sambung lagi cerita kita ni di dalam siri yang akan datang. Al-alamatus saniyatu, tanda yang kedua, bagaimana para sahabat telah menyerahkan jiwa, nyawa dan harta benda mereka untuk mempertahankan Rasulullah dan mempertahankan Islam ini, insya-Allah. Jadi di akhir perbincangan kita ini, saya bawa ketah yang kita bagi kepada para jemaah sekalian itu, iaitulah kelebihan selawat. Dapat belakang kan? Kalau yang tak dapat tu, yang belum dapat boleh, kalau tak dapat lagi boleh tengok dalam blog saya nanti balik, abuanasmandani.com, boleh ambil di situ. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita selawat, dia punya kelebihan sangat banyak. Cuma orang duk tanya, kita nak selawat ni hak mana? Nak selawat yang mana satu? Ini kita nak jawabnya, tengok dalam kertas kita ni. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah merekodkan bahawa sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Ujrah dan beberapa orang sahabat lagi datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari tanya, ya Rasulullah, kami sudah pandai nak beri salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, pandai ada.
Soalan kaminya, wa kaifa nusalli alaika, bagaimana pula kami nak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita ajar. Nabi kita ajar, bermula ajar dia dengan kata-kata qulu. Nabi kata oleh kamu. Ini di antara selawat yang saya kumpul di sini, ada 8 lafaz selawat yang sahih, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita ajar kepada beberapa orang sahabat. InsyaAllah di akhir nanti sebagai penutup majlis, kita akan baca satu-satu untuk saya beri ijazah kepada semua, dan kita beramal dengan selawat yang sahih ini, yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebelum daripada itu, saya nak bawa kepada tuan-tuan kata-kata Ibnu Hajar. Tengok dalam kertas kita tu, Ibnu Hajar kata apa? Ulama hadis yang pakar dalam bidang hadis ni kata, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tentang kaifiat, cara-cara nak selawat ini, setelah mereka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi dalil bahawa adalah nas selawat yang paling utama untuk kita amalkan ini, apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah memilih bagi dirinya kecuali yang paling mulia dan paling sempurna. Nabi tak akan pilih kecuali yang paling mulia. Takkanlah dia nak ajar hak orang panggil hak nombor 2, sedangkan sahabat mari tanya, bagaimana kaifa nusalli alaik, maka Nabi kita. Itu kata Ibn Hajar. Menurut kitab mesti ke hadis pula, kitab bahasa Malaysia, kita orang Melayu sini. Dan yang seafdal-afdalnya ialah selawat yang biasa dibaca selepas tasyahud akhir setiap salat. Ini kerana para ulama telah menetapkan bahawa sesiapa yang bersumpah atau bernazar hendak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang seafdal-afdal selawat, tidak dihukum terlepas daripada wajib menepati sumpah atau nazarnya itu, melainkan dengan membaca selawat itu. Selawat ni, Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Ini jelas kepada kita bahawa lafaz yang baiknya untuk kita amalkan, iaitulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lafaz selawat, tengok nombor 1, kita baca serentaklah, kalau tidak lambat pula. Yang pertama, ikut sekali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lafaz yang keempat, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Yang keenam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketujuh, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yang ke-8, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz-lafaz yang sahih. Di antara lafaz yang sahih yang tuan-tuan dan puan-puan boleh beramalnya dengan apa ni, sebanyak mungkin, tidak ada had. Cuma Nabi kita beri pada kita, iaitulah jangan lupa salat selawat pada waktu pagi 10 kali, petang 10 kali. Jadi kita gila-gila lafaz ni lah, sekali yang ni sangat cantik. Untuk perhatian muslimin dan muslimat, cuba perhati dalam lafaz selawat. Dia akan mula dengan perkataan Allahumma, kemudian ada perkataan salli, Muhammad, Ali Muhammad, Ibrahim, Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, zurriyatihi wa ahlihi. Dan yang terakhir, Hamidun Majid. Cuba perhati, lafaz yang sahih ni berlegar di antara 10 kalimah. Alhamdulillah, saya telah syarahkan 10 kalimah ni, boleh ambil dalam bahagian rakaman kita tu, untuk memahami selawat ni. Kenapa 10 kalimah ini dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah tuan-tuan, kalau kita baca ni selawat yang sahih ini, menghayati makna dia, kita akan terasa sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah Nabi mengatakan, siapa yang banyak selawat kepadaku, orang yang akan mendapat syafaat aku pada hari kiamat. Jadi tengok, bermula dengan Allahumma salli, makna selawat. Jadi kita tak hurai panjanglah pada kali ini. InsyaAllah tuan-tuan yang nak belajar tu boleh tengok dalam rakaman, ataupun kita buat masa yang lain pula untuk khas untuk syarah pada makna selawat ini saja. Jadi itu sajalah yang boleh saya bincang pada malam ini tentang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu je saya nak ambil, buat perjanjian tanda cinta kita dengan Nabi. Selain daripada kita selawat ini, iaitulah bagaimana kita nak mengekalkan salat sunat yang Nabi kita ajar. Di antara hak Nabi kita ajar, Nabi kata, man hafiza, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat? Panjang 12, tarawih pula 8 je, nak buat 12 pula. Bukan serentak, bagi masa. 12 rakaat tu bermula dengan fajar. Nabi kata solat apa ni, sunat fajar 2 rakaat belum subuh. Kemudian mari belum zuhur 4 rakaat. 4 belum zuhur. Jadi kalau imam cepat sangat qamat tu, kena slow lah sikit, bagi peluang. Sebab waktu dia ada satu masjid ana cerita tentang 4 rakaat. Ada makmum mari cuik, dia kata, ustaz, sound sikit ketuk bila tu biar dia slow sikit. Tak sempat 4 rakaat dah qamat dah. Rugi. Sunnah besar. Tapi kita gopoh nak cepat. Berapa dah? 6. 2 rakaat selepas zuhur 8. 2 rakaat lepas asar tak jadi. Tak mau lepas asar. Jangan. Saya sebut ni sebab kita tengok dah satu banner besar, semaya hajat perdana mempertahankan hak Melayu selepas solat asar. La ilaha illallah, kata kuat sungguh orang Melayu ni. Lepas asar pun gomo juga semaya hajat. Nak kata apa ke dia? Monggo Melayu. Orang nak bertahan Islam tak kuat lepas asar dah. Baik, cara kau ada lah. Tak ada lepas asar, kan saya balik. Jangan tulis. Jangan tulis kat dia. Esok jomo dia. Abu Anas mari ajar sunnah baru pula ni saya. Balik semula. Lepas maghrib 2, 10, lepas Isya 2. Berapa? 12 rakaat. Nabi kata, siapa dia jaga 12 rakaat ni satu hari satu malam, Allah Ta'ala bina mahliga setiap hari dalam syurga. Tak nak lagi kita, insya-Allah. Siapa tak nak dah? Nak tak nak pun tak saya jawab lagi. Solat. Kalau buat tu nak lah tu. Kalau tak buat kita tak sil. Mudah ya. Dia punya sifirnya mudah. Nak buat. Tak nak jangan buat. Mudah. Cuma saya tambah lagi 2 lagi solat untuk melengkapkan amalan kita seharian, iaitulah 2 rakaat duha
yang minimanya 2 rakaat.